saya dipahamkan sejak ini Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, ini pula SPRM telah pun menahan 12 orang lagi individu yang dipercayai terlibat dalam kes tuntutan palsu membabitkan dana insentif program penjana kerjaya di seluruh negara. Katanya melibatkan nilai keseluruhan 63 juta. Saya hairan kenapalah warga kita sanggup melakukan tindakan tersebut. Jadi menurut SPRM, penahanan suspek berusia antara 29 hingga 53 tahun itu dilakukan malam kemarin secara serentak di seluruh negara menerusi operasi khas Op Hire 2.0. Dan dengan tambahan tangkap tersebut menjadikan jumlah keseluruhan mereka yang telah pun diberkas oleh pihak SPRM adalah sejumlah 59 individu. 59 individu termasuklah 18 wanita. Jadi tangkapan terbaru itu terdiri daripada pemilik syarikat, pengarah syarikat, pengurus syarikat yang telah pun dikesan oleh SPRM. Syabas SPRM. Banyak cerita ni saya nak baca satu persatu pun ceritanya itulah macam saya dah cerita semalam kemarin bagaimana SPRM kali ini mereka akan memburu. Dia tak boleh lah secara Ramli Hassan, tak boleh kita beritahu bukan rasuah sedekah. Bagi saya lah kebejatan wang negara tak sepatutnya itu yang betul sakau sebenarnya saudara. Dalam keadaan begitu nampak gayanya kita akan dapat melihat tak lama lagi saudara bahawa pertembungan antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir akan bertembung di mahkamah apabila Dr. Mahathir menyaman Datuk Seri Anwar Ibrahim atas saman fitnah 150 juta di mana katanya Datuk Seri Anwar Ibrahim telah pun menjawab katanya berpengurusan kes Dr. Mahathir. Katanya pada 31 Mei pengurusan akan dilakukan dan terpulanglah bila pula mahkamah nak menentukan. Tapi agak menarik saudara. Bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim dia menjawab dia sedia untuk hadir ke mahkamah untuk menceritakan keadaannya. Sir Ramlah Hamid sama aja katanya. Tuan memilih keluar dari mulut harimau tapi tuan secara tak sedar masuk rahang buaya. Kalau benarlah, tak tahulah saya. Itu terpulang kepada saya. Jadi itu perbicaraan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Tun Dr. Mahathir akan berjalan. Saya rasa saya menjangkakan pada 31 Mei ini pengurusan kes dan mahkamah akan menetapkan tarikh pembicaraannya. Maka banyak lagi lah pembongkaran akan berlaku saudara. Bagaimanapun saudara, ini saya tak mau mengulas. Dah 3-4 hari isu ini bermain dalam media sosial berhubung dengan isu kalimah Allah. Bagaimanapun awal pagi tadi sebelum mesyuarat kabinet, apabila penjelasan dah dibuat apa semua pun, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi bersama dengan Susah Agung mengadakan pertemuan sebelum mesyuarat kabinet dijalankan sebab menurut Datuk Azalina pihaknya akan membincangkan, kabinet akan membincangkan tentang isu kalimah Allah. Jadi sebagai Presiden UMNO bersama dengan Susah Agung Datuk Seri Dr. Ashraf Wajidi bila mengadakan pertemuan 6 mata saudara di pejabat yang bawa Perdana Menteri untuk mengetahui apakah pandangan kerajaan tetapannya ya. Jadi bagaimanapun menurut Datuk Seri Zahid, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan komitmen untuk terus mempertahankan ketetapan dasar kerajaan mengenai isu penggunaan kalimah Allah sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan pada tahun 2014. Jadi selaku Timbalan Perdana Menteri beliau menyatakan dalam pertemuan tersebut Perdana Menteri menyatakan persoalan tersebut tidak berbangkit. Dari segi kerajaan tetap akan mempertahankannya. Pada masa yang sama katanya kerajaan akan memperkemaskan isu pengakuasaan terhadap dasar-dasar penggunaan kalimah Allah dan memutuskan untuk mempersembahkan cadangan kepada majlis raja-raja bagi memastikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan sebagaimana peruntukan perlembagaan akan terus terpelihara. Saudara jangan kata bahawa Presiden UMNO buat tak tahu. Jangan kita nggih saja. Tidak. Beliau pagi tadi bertemu dengan Perdana Menteri, berbincang sebelum kabinet mengadakan mesyuaratnya. Dan kabinet memutuskan apa yang diputuskan oleh mahkamah, begitulah keadaannya saudara. Memang saudara dah 3-4 hari ni saudara isu ni banyak pihak lah mengkritik, kononnya kata kerajaan tidak peka pada isu-isu yang menyangkuti soal kalimah Allah dan sebagainya. Namun menurut Datuk Seri Zahid Hamidi, pihak kerajaan tetap mempertahankannya. Saudara, tapi kadang-kadang bila bercakap soal undang-undang ni kita tak boleh lari daripada persoalan. Itu keadaannya saudara.
Dan sebagaimana menurut Datuk Zahid, dia kata kerajaan perpaduan yang didukung oleh beliau bersama dengan pelbagai parti politik tidak pernah melupakan agenda kepentingan Melayu dan agama Islam. Jadi menurut Presiden, dia kata perjuangan kerajaan perpaduan adalah selari dengan objektif penubuhan dan perjuangan UMNO, iaitu untuk agenda Melayu serta Islam. Dan pada masa yang sama, kerajaan pimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim juga tidak akan mengenepikan agenda agama dan bangsa lain dalam negara ini, saudara. Itu gambarannya. Kerana ini termaktub dalam perlembagaan UMNO bahawa kita menjadikan agama Islam sebagai objektif penubuhan dan perjuangan parti tanpa mengenepikan mana-mana agama. Kepada teman-teman yang tinggal di Langkawi, ini pengumuman pula, saudara. Teman-teman yang tinggal di Langkawi harus yang suka main drone, bahawa ruang udara Langkawi ditutup bermulai hari esok sehingga 27 Mei ini. Ini sebagaimana diumumkan oleh Pusat Aeronautical Information Publication AIP sempena pameran antarabangsa Maritim dan Aeroangkasa Langkawi 523. Kata Ketua Pegawai Eksekutif pihak berkuasa Penerbangan Awam Malaysia, Saudara Nur Azman Mahmud. Dan katanya dalam tempoh tersebut dilarang sama sekali warga bermain drone, kerana ini boleh membabitkan, mengganggu keselamatan syarikat-syarikat penerbangan. Sebab ini 5 ni, saudara, adalah yang terakhir kita tengok 5 adalah pada tahun bila tu, saudara? 2019. Mana selepas 4 tahun. Sekarang ni 5 akan ada balik. Bermula daripada 23 Mei dan melibatkan lebih kurang 600 syarikat dari seluruh dunia datang untuk mempamerkan produk mereka. Jadi teman-teman yang tinggal di Langkawi dan bersekitaran dengan berhampiran dengan kawasan Kedah apa semua tu, jangan menaikkan drone anda. Sebab sekarang ni anak-anak muda suka main drone. Dan ini boleh mengganggu, dan jika anda tertangkap boleh dituduh di bawah akta yang bawah akta 3, saudara, Akta Penerbangan Awam, Seksyen 4 Akta Penerbangan Awam 1969, Akta 3. Ya, saudara, saya harus memberi penjelasan kepada saudara itu. Baik, itu perkembangan 5, dan ini cerita agak menarik. Sambil-sambil bercerita santai-santai ni, kita cerita pula, saudara. Ini berlaku di India. Mungkin anda dah baca, mungkin belum tahu. Di India rupanya, saudara, dalam saat-saat mereka mengadakan pilihan raya. Sebab India sekarang ni mengadakan pilihan raya negeri, pilihan raya pusatnya. Ini di Lucknow, di India, saudara. Seorang wanita, dia berjaya memenangi pilihan raya tempatan India, tetapi setelah 2 minggu dia meninggal dunia. Kerana pengundi-pengundinya memberi penghormatan. Walaupun dia dah meninggal dunia, tetapi apa yang mereka lakukan sebagai tanda hormat mereka kepada Aisyah B. Undi diperolehi oleh Aisyah B mencecah hampir 44% dalam perebutan kursi Majlis Perbandaran Uttar Pradesh. Saudara. Calon popular bertanding buat pertama kali itu dilaporkan dia mendapat jangkitan akut paru-paru dan abdomen sebelum mengembuskan nafas akhirnya 12 hari sebelum tarikh pilihan raya. Jadi pegawai Suruhanjaya Pilihan Raya di India tidak dapat mengeluarkan namanya daripada senarai. Namun warga di Lucknow bersetuju untuk meneruskan memangkah beliau untuk dilantik sebagai calon yang memenangi kawasan tersebut. Itu keadaan, saudara. Agak menarik juga. Dah 12 hari meninggal dunia pun rakyat masih sayang. Itulah orang kata harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Aisyah B ini adalah antara pejuang rakyat, saudara. Walaupun dia dah meninggal, tetapi masih lagi namanya ada dalam kertas pencalonan. Jadi rakyat mangkah dia juga. Jadi mereka tak ambil kisah siapa pun, bagi mereka itulah calon mereka. Itu gambarannya di India, saudara. Ya, sebab saya lupa, saat ini, saudara, Majlis Perunding Melayu MPM sedang menjalankan perbincangan dalam talian. Saya sebentar lagi sebelum saya buat pencerahan ini, saya sempat masuk berbual dengan kalangan lebih kurang dalam 25 pimpinan dalam MPM, terdiri dari pelbagai latar. Ada profesor, Tan Sri, dan mereka inilah merupakan mantan ketika kerajaan,
dan orang yang sedang sentiasa memikirkan tentang untung nasib warga bangsa Melayu. Dan perbincangan pada malam ini bersekitar yang dipengusikan oleh Datuk Hassan selaku Susah Agung Majlis Perunding Melayu. Perbincangan mereka sedang berjalan ni sekarang, saudara. Mereka membincangkan ke mana Melayu nak dibawa sempena kerajaan perpaduan ini. Dan saya rasa dapatan perbincangan malam ini tentulah akan dikemukakan pada Yang Amat Perdana Menteri dan Menteri-Menteri, saudara. Baik.